Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 23 Jun bersama saya Adi Herman Marzi dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Hati-hati tawaran visa haji Furada. Juga tikam isteri dan ibu mentua suspek di reman. Kementerian Pengangkutan perlu memastikan harga tambang perkhidmatan laluan rel Pantai Timur ECRL berpatutan dan tidak membebankan pengguna. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata isu itu perlu diberi perhatian memandangkan terdapat pihak cuba menyebarkan fitnah. Kononnya harga tambang ECRL melebihi tambang pesawat. Sehubungan dengan itu, saya meminta Kementerian Pengangkutan berbincang dengan pihak berkepentingan bagi merangka kadar tambang perkhidmatan ECRL yang amat berpatutan seperti tambang perkhidmatan KTM ETS yang mesra rakyat. Baru-baru ini kita tengok ada di dalam media sosial dah membuat fitnah dan sebagainya yang mengatakan tambangnya lebih mahal daripada naik pesawat dan sebagainya. Jadi saya harap Menteri Pengangkutan lihat dengan serius perkara yang melibatkan tambang ini. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian Permulaan Pengorekan Terowong ECRL dengan kaedah mesin pengorek terowong di Bentung. Pada majlis ini, Perdana Menteri melancarkan mesin pengorek terowong TBM pertama projek laluan rel Pantai Timur ECRL sekaligus menandakan bermulanya kerja pengorekan terowong genting sepanjang 16.39 km. Mesin tersebut merupakan satu lagi pencapaian penting bagi projek ECRL memandangkan mesin canggih buatan China itu adalah yang terbesar bagi kerja-kerja rel di Asia Tenggara. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata projek jajaran ECRL sepanjang 665 km bernilai 50.27 bilion ringgit merentasi 4 buah negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang dan Selangor itu merupakan satu pencapaian bersejarah negara. Pembinaan terowong berkembar genting sepanjang 16.39 km ini juga menjadikannya terowong rel terpanjang di rantau ini. Projek ECRL dijangka beroperasi pada Jun 2027 dan ia akan menawarkan jalinan pengangkutan lebih moden, selamat dan efisien ke Pantai Timur. Satelit miasat 3D berjaya dilancarkan di French Guiana, Amerika Selatan pada 6.50 petang waktu tempatan bersamaan 5.50 pagi tadi waktu Malaysia. Satelit telekomunikasi milik miasat itu dilancarkan menerusi roket pelancar Ariane 5 di pusat angkasa lepas Guyana yang terletak kira-kira 17,000 km dari Malaysia. Pelancaran itu disaksikan secara langsung Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Adham Baba serta beberapa menteri kabinet lain di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Muhammad Mentek mengetuai delegasi Malaysia ke tapak pelancaran roket itu. Satelit yang dianggar melibatkan kos 1.2 bilion ringgit dengan jangka hayat 18 tahun itu dijangka mampu merapatkan jurang ketersambungan digital dan membentuk masa depan ketersambungan yang lebih baik untuk rakyat Malaysia selaras inisiatif kerajaan melalui Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Jadi pelancaran hari ini ada dua aspek yang penting. Pertama, memungkinkan kita mencapai coverage 100% bagi semua kawasan berpenduduk sebelum tahun 2025. Sebab beberapa bulan lagi kita dah boleh guna perkhidmatan ini dan dalam masa 3 tahun kita boleh capai coverage 100%. Yang keduanya, selain pada coverage 100%, kita boleh meningkatkan kualiti perkhidmatan jalur lebar menjadikan perkhidmatan high speed. Satelit miasat 3D seberat 5,600 kg ini dilancarkan bertujuan untuk meningkatkan perkhidmatan perhubungan kepada Malaysia dan negara-negara serantau serta beberapa perkhidmatan baru melalui satelit berkenaan
dijangka dapat ditawarkan seawal Ogos 2022. Satelit jenis Geostationary Equatorial Orbit atau GEO ini mempunyai tapak liputan yang luas dan berkemampuan untuk menyediakan perkhidmatan jalur lebar yang pantas dan menyokong aliran tinggi data dikenali sebagai High Throughput Satellite (HTS). HTS adalah antara perkhidmatan penting dalam penyediaan perkhidmatan jalur lebar tinggi terutamanya di kawasan pedalaman. Malaysia dijangka akan menghadapi gelombang baru COVID-19 lebih awal berbanding tempoh 2 atau 3 bulan yang diumumkan sebelum ini. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin Abu Bakar berkata jangkaan awal itu bukan untuk menimbulkan panik dalam kalangan masyarakat. Sebaliknya, ia mengambil kira langkah pencegahan yang perlu diambil meliputi setiap aspek. Saya rasa mungkin gelombang itu akan datang lebih awal lagi berdasarkan kepada ramalan yang kita sedang buat. Hari ini contohnya, esok ya, akan dilaporkan esok lah, tapi saya bagi umumkan awal sikit. Hari ini sebagai contoh, kita laporkan 2,796 kes. Sebelum ini paras kita antara 1,000 hingga 2,000. Tapi sejak 2-3 hari ini dah melebihi 2,000. Dan hari ini dah 2,700 dah. Dan mungkin akan meningkat. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Perasmian Perkhidmatan Otorinolaryngologi (ORL) dan Sleep Lab di Hospital Rembau hari ini. Mengulas lanjut, Khairy Jamaluddin berkata selain peningkatan kepada lebih 2,000 kes yang dilaporkan dalam negara sejak tempoh 3 hari lalu, 2 kluster baru iaitu kluster pendidikan dan pengajian tinggi turut menimbulkan kebimbangan. Menurut Khairy Jamaluddin, semua negeri menunjukkan peningkatan kes sejak semalam kecuali Selangor, Johor, Kedah, Terengganu dan wilayah Persekutuan. Atas faktor itu, golongan warga emas serta individu yang mempunyai penyakit kronik dinasihat untuk segera mendapatkan suntikan dos penggalak kedua bagi melindungi diri daripada kesan sampingan yang buruk sekiranya dijangkiti COVID-19. Baik, pemansuhan subsidi minyak masak tulen botol tidak bermakna peniaga boleh menaikkan harga sesuka hati. Di mana Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Datuk Rossel Wahid berkata pihaknya akan memantau dan mengambil tindakan tegas kepada pihak yang cuba mengambil kesempatan. Yang ingin saya nyatakan di sini bahawa jangan mencatur. Jangan menggunakan alasan tersebut untuk menaikkan bekalan ataupun harga barangan secara melampau. Jika melampau, maka kita kena ambil tindakan. Ya, sebab tugas kita ialah menseimbangkan antara pengguna dengan peniaga. Jelasnya, pemansuhan subsidi minyak masak tulen botol ini tidak seharusnya menjadi kegusaran ramai kerana minyak masak paket masih dikekalkan subsidi dengan harga RM2.50. Dalam pada itu, beliau menjelaskan pengehadan pembelian minyak masak paket adalah bagi mengelakkan penyelewengan serta memastikan golongan sasaran dapat bekalan minyak masak yang cukup. Ya, kita seperti saya katakan tadi, yang sebulan kita ada 60,000 metrik tan. Apa maksudnya? Maksudnya ada 60 juta kilogram. 60 juta kilogram. 60 juta paket. Satu kilogram itu 60 juta. Rakyat kita ada 70 juta. Artinya secara puratanya seorang boleh dapat 2 paket. Dan tidak semua orang beli minyak tu. Ada orang yang T20, N40 mungkin tak beli. Jadi dari segi jumlah tu kita yakin ia dah mencukupi. Sehubungan itu, beliau juga memberi peringatan kepada mana-mana penjual supaya tidak mengenakan apa-apa syarat dengan tujuan mendapatkan keuntungan perniagaan dengan cara perlu membeli minyak masak paket disertakan dengan barang lain. Beliau ditemui ketika melancarkan kempen Jadikan Halal Pilihan Utama Anda dengan kerjasama Lotus dan Halal Development Corporation HDC hari ini.
Umat Islam di Malaysia dinasihatkan agar berhati-hati dengan tawaran visa haji Furada. Ini kerana mereka mungkin berdepan risiko hilang wang deposit tempahan jika tawaran dijanjikan sebenarnya palsu dan tidak sah. Fitri Musa dan jurukamera Kamarul Zaman Mansur melaporkan dari Mekah Al-Mukarramah. Ketua Rombongan Haji Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman berkata, ada pihak mengambil kesempatan ke atas jemaah yang terlalu berharap untuk mengerjakan haji. Justru bakal jemaah disaran menimbang sebaiknya sebelum keluarkan wang untuk tempahan haji Furada. Sekarang ni masalahnya ialah mereka harus mengeluarkan duit dahulu sebelum mereka dapat lihat visa. Visa itu kemudian akan datang. Jadi saya takut mereka telah membuat bayaran dan bayaran itu hangus begitu saja. Jadi saya harap bahawa yang sebaik-baiknya jalan paling selamat ialah pergilah dengan package-package yang telah disediakan oleh 20 syarikat, termasuklah anak syarikat tabung haji, iaitu Tabung Haji Travel and Services, insya-Allah. Visa Furada katanya bukan sebahagian kuota rasmi Malaysia tetapi dikeluarkan terus oleh Kerajaan Arab Saudi. Beliau turut memberi peringatan kepada syarikat tidak berlesen. Adalah menjadi satu kesalahan mengikut Akta Tabung Haji mengiklankan ataupun mengendalikan haji tanpa mempunyai lesen daripada tabung haji, tanpa mempunyai kelulusan daripada tabung haji. Jadi pihak umat Islam juga jangan terpedaya, takut-takut akan terkandas ataupun akan menghadapi pelbagai masalah apabila mereka telah pun membuat bayaran untuk pakej tersebut dan akhirnya mereka tidak dapat pergi kerana visa adalah visa yang sama ada visa palsu, visa yang tidak diiktiraf. Datuk Seri Syed Saleh berkata buat masa ini tabung haji belum menerima maklumat mengenai pengeluaran visa Furada. Masih ingatkah lagi kes 26 jemaah Malaysia yang terkandas di Jeddah pada 2019 kerana nama mereka tiada dalam senarai visa haji? Rupa-rupanya mereka terjebak dengan isu visa haji Furada palsu. Jadi ambil iktibar daripada kes ini dan hanya memilih 20 agensi pelancongan yang telah dilesenkan oleh tabung haji untuk mengendalikan ibadah haji. Fitri Musa dan juru kamera Kamarul Zaman Mansur melaporkan daripada Mekah Al-Mukarramah untuk TV Al-Hijrah. Baik, selepas ini takaful bencana alam masih ramai kurang sedar. Terjun bangunan selepas dipercayai menikam isteri dan ibu mentuanya di Tumpat Selasa lalu di reman 3 hari di Mahkamah Magistrate Kota Baru hari ini. Perintah tahanan reman terhadap suspek yang berusia 27 tahun itu dikeluarkan penolong pendaftar Mahkamah Rendah Kota Baru, Nuriza Mustafa, bermula hari ini hingga Sabtu. Pemangku Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun ketika dihubungi mengesahkan reman berkenaan. Katanya reman dibuat mengikut Seksyen 448 Kanun Kesiksaan kerana menceroboh bangunan yang masih dalam pembinaan. Bagi kes mencederakan isteri dan ibu mertua mengikut Seksyen 326 Kanun Kesiksaan, permohonan reman akan dibuat selepas ini di Tumpat. Semalam, seorang pemandu lori ditahan selepas berjaya dipujuk ketika cuba terjun daripada tingkat 31 bangunan dalam pembinaan di Lembah Sirih, Kota Baru. Suspek dikatakan melarikan diri ke bangunan itu selepas menikam isteri dan ibu mertuanya dengan 2 bilah pisau kerana selisih faham di sebuah rumah di Cabang 4 Tumpat pada Selasa. Dalam kejadian jam 6.35 petang itu, isteri lelaki terbabit yang berusia 20-an cedera parah retak di kepala dan beberapa bahagian badan, manakala ibu mertuanya yang berusia 60-an luka di kepala akibat ditikam suspek. Walaupun bencana alam seperti banjir kilat sering melanda negara akhir-akhir ini, namun masih ramai tidak menyedari kepentingan memiliki takaful bencana alam bagi perlindungan kenderaan mereka. Keadaan ini bakal merugikan mangsa bencana yang perlu menanggung kos membaiki kenderaan yang tinggi. Syahirah Sukri ada laporannya. Menurut pemilik MSZ Risk Solution Muhammad Sharifus Zulhilmi Kamarudin, selepas banjir yang melanda hujung tahun lalu, hanya 20% yang mula sedar dan memiliki takaful bencana alam itu. Kalau ikutkan 20% tu masih lagi rendah. Sebab apa? Insurans bencana alam ni sepatutnya
diambil sekurang-kurangnya 50% lah ambil insurans bencana alam ni. Sebab apa? Kita tak tahu bencana alam ni bila dan di mana akan berlaku. Kadang-kadang tempat yang kita tak pernah sangka pun akan jadi bencana alam tersebut lah. Jadi seeloknya ambil, sebab apa? Dia sebenarnya kosnya kita boleh kira sendiri. Sebab apa? Dia hanya penambahan lebih kurang 0.15% hingga 0.5% sahaja daripada premium asas. Takaful bencana alam meliputi pelbagai bencana seperti tanah runtuh, pokok tumbang dan banjir. Jelasnya lagi, pemilik kereta yang tidak berada di kawasan berisiko berlaku bencana juga perlu mengambil premium tambahan takaful bencana alam itu sebagai langkah berjaga-jaga. Sementara itu, rata-rata orang awam yang ditemui memilih untuk mengambil takaful bencana alam bagi mengelakkan kerugian besar jika terjadi sesuatu kepada kenderaan mereka ketika bencana. Di insurans bencana alam ni sepatutnya memang semua rakyat perlu ambil lah, sebab dia boleh mengurangkan beban di waktu kita. Mana masa bila tu kita ada, mungkin masa tu tak ada duit ke apa ke kan. Jadi bila ada insurans ni, at least pada masa tersebut kita ada backup lah kan. Insurans boleh bantu kita untuk apa yang patut lah. Tak ada sangatlah, biasa je lah. So, tambah sikit untuk perlindungan kereta kita untuk sekarang lah kan. So macam kita tengok cuaca kat dalam hari ni lah, macam banjir KL, banjir teruk, sekejap memang banjir. So better ambil lah. Kalau macam tu sepatutnya kena ambil lah. Dengan keadaan musim yang cuaca yang tak menentu, banjir ke apa ke. Walaupun hanya 0.15% premium tambahan yang dikenakan untuk insurans bencana alam bagi kenderaan, namun masih ramai pemilik kenderaan memandang enteng terhadap kepentingan insurans tersebut. Syairah Sukri untuk Berita Al-Hijrah. Korban Ikhlas yang dilaksanakan menerusi Yayasan Ikhlas kini sudah memasuki tahun ke-7. Bukan saja giat membantu golongan yang memerlukan di Malaysia, namun kini Korban Ikhlas melebarkan sayap mereka dengan turut melakukan ibadah korban di beberapa negara luar yang mengalami krisis kemiskinan. Menurut pengurus tugas-tugas khas Yayasan Ikhlas, Muhammad Mustafa Kamarudin, pihaknya menyasarkan untuk mengagihkan daging kurban dengan skala yang lebih besar, iaitu di 7 buah negara. Tahun ini, Yayasan Ikhlas mensasarkan untuk mengagihkan daging korban di 7 buah negara, iaitu di Chad, Nigeria, Kemboja, Aceh, Bangladesh, India, Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. InsyaAllah pada malam ini, pasukan kami akan berangkat pergi ke Bangladesh untuk bertemu dengan wakil kami di sana bagi membincangkan pelaksanaan ibadah korban di Bangladesh. Tahun ini Korban Ikhlas oleh Yayasan Ikhlas memfokuskan Bangladesh. Susulan 90% penduduk di sana hidup di bawah paras kemiskinan yang kian meruncing. Justru pihaknya menyasarkan 14,000 keluarga asnaf bakal menerima agihan daging korban tersebut. Sekarang kita berada di salah satu ladang lembu di Laksam. Kita ada 10 ladang seperti ini. Yang kat sini kita boleh makan dalam 20 ekor. Dalam pada itu, Duta Korban Ikhlas, Yayasan Ikhlas, Datuk Badli Shah Alauddin berkata Yayasan Ikhlas memilih Bangladesh kerana kebanyakan penduduk di sana hanya mampu merasai daging lembu setahun sekali sahaja, iaitu pada Hari Raya Aidiladha. Menurut pemerhatian kita, negara-negara yang kita pilih termasuklah Bangladesh ini, kebanyakan daripada masyarakat Islamnya adalah orang yang memang asnaf, memang orang yang susah. Dan tidak ada pihak yang menyantuni mereka secara formal kerana kebanyakan daripada negara-negara yang kita nak bantu ni bukan negara Islam. Dalam konteks kita di tanah air ataupun di negara Islam, jadi kita ada majlis agama, kita ada NGO yang boleh turun padang. Tapi kebanyakan negara yang kita nak pergi ni, orangnya susah dan tak ada orang sangat nak membantu. Yayasan Ikhlas menyasarkan 412,700 bahagian korban tahun ini untuk diagihkan kepada lebih 1 juta masyarakat Muslim di 7 buah negara termasuk Malaysia. Orang ramai yang berminat untuk bersama-sama melakukan ibadah korban menerusi Korban Ikhlas Yayasan Ikhlas boleh layari laman web yang tertera sebelum 5 Julai 2022.
Lembaga Zakat Selangor LZS menyarankan umat Islam untuk menunaikan kewajipan membayar zakat dengan mentaksir sendiri jumlah yang perlu dilunaskan. Sehubungan itu, LZS melancarkan Bulan Taksir Zakat BTZ dalam usaha mendidik umat Islam membayar zakat dengan taksiran yang lebih tepat. Bagi bulan taksiran zakat ini, antara objektif yang disasarkan ada 3. Iaitu pertama sekali adalah untuk menggalakkan atau menjadikan budaya taksir zakat ini adalah secara tahunan. Sekurang-kurangnya pada bulan 6, setahun sekali kita akan semak semua taksiran zakat kita. Beliau berharap dengan pelancaran BTZ, sasaran LZS untuk mengutip zakat berjumlah 1.05 bilion ringgit tercapai tahun ini. Tambahnya menerusi kempen BTZ, pengeluar zakat yang memuat turun aplikasi Zakat Selangor dan membuat taksiran dan pembayaran zakat berpeluang menyertai peraduan Jom Taksir Zakat untuk memenangi hadiah menarik. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran BTZ oleh pengerusi LZS Tan Sri Syed Anwar Jamalul Lail di Pusat Konvensyen Shah Alam SACC siang tadi. Gempa Afghanistan, Taliban rayu bantuan antarabangsa. Kuat yang menggegarkan wilayah timur Afghanistan semalam kini meningkat kepada lebih 1,000 nyawa. Jumlah itu dijangka terus meningkat berikutan ramai mangsa berada dalam keadaan kritikal. Usaha mencari dan menyelamat masih diteruskan di daerah Gayan dan Bamal. Di wilayah itu, ekoran ramai yang masih terperangkap di bawah runtuhan. Bagaimanapun, kerajaan Taliban berdepan kesukaran untuk sampai ke kawasan bencana. Berikutan capaian rangkaian komunikasi yang lemah serta kekurangan akses jalan raya. Susulan itu, Taliban memohon lebih banyak badan antarabangsa untuk tampil menghulur bantuan. Semalam, gempa bumi berukuran 6.1 magnitud melanda sebuah penempatan terpencil serta berpenduduk padat yang terletak kira-kira 160 km tenggara Kabul, berhampiran sempadan Pakistan. Daerah Paktika dan Khost antara wilayah paling teruk terjejas dengan banyak kediaman musnah. Sebuah helikopter pelancong dilaporkan terhempas di lebuh raya Virginia Barat, Amerika Syarikat. Nas itu mengorbankan 6 nyawa termasuk juruterbang helikopter terbabit. Helikopter jenis Bell UH-1B yang berlepas dari lapangan terbang daerah Logan, Amerika Syarikat itu masih terbakar ketika pasukan penyelamat tiba di lokasi kejadian. Menurut pegawai tempatan, punca kejadian masih tidak diketahui. Sementara itu, laluan State Route 17 dijangka kekal ditutup selama 24 jam bagi membolehkan Lembaga Keselamatan Pengangkutan dan Pentadbiran Penerbangan Persekutuan melakukan penyiasatan. Helikopter yang terbabit nahas berkenaan adalah model yang digunakan ketika era Perang Vietnam. Syarikat pengeluar vaksin bagi wabak cacar monyet dari Denmark, Bavarian Nordic, menerima tempahan luar biasa susulan peningkatan jangkitan penyakit yang jarang berlaku itu di seluruh dunia. Bermula dengan hanya menjual beberapa ratus dos sahaja selepas kelulusan diperolehi pada 2019, syarikat itu kini tidak menang tangan memenuhi permintaan global dengan hanya satu fasiliti pengeluaran. Syarikat bioteknologi itu mempunyai kapasiti pengeluaran tahunan sebanyak 30 juta dos vaksin penyakit monkeypox atau cacar monyet yang kebanyakan ditemui di Afrika Barat dan Tengah. Namun sejak beberapa tahun kebelakangan ini, kes jangkitan itu turut dikesan di beberapa negara lain termasuk United Kingdom yang sebelum ini tidak pernah mencatatkan kes berkenaan. Vaksin itu dipasarkan sebagai Imvanex di Eropah, Genius di Amerika Syarikat dan Invamune di Kanada. Stok vaksin itu kini boleh didapati di banyak negara dan berupaya mencegah virus cacar monyet dari terus merebak. Baik, sekian berita Al-Hijrah. Terus ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan juga TikTok. Serta layari alhijrahnews.com untuk pelbagai berita pilihan dan eksklusif. Saya Ardi Herman, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.